Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rabi'ah Adawiyah binti Khairul Anwar, A169296 di bawah seliaan Dr. Azri Alisa Ahmad. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Pandemik COVID-19, Kesan dan Hikmahnya dalam Aspek Pengurusan Kewangan Individu. Pertama sekali kita lihat kepada permasalahan kajian. Bagi menyekat penularan wabak COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan telah dilaksanakan dan telah memberikan pelbagai kesan negatif terhadap ekonomi negara. Masih ramai individu yang terlibat dalam masalah kewangan yang serius disebabkan pengurusan kewangan yang lemah dan juga sikap pengurusan yang sambil lewa. Krisis pandemik COVID-19 yang melanda telah menyebabkan pengurusan kewangan kebanyakan rakyat Malaysia menjadi tidak teratur. Oleh itu, perlunya kepada pengurusan kewangan individu bagi mengelakkan krisis kewangan disebabkan oleh COVID-19. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti kesan negatif COVID-19 terhadap ekonomi negara dan juga untuk mengkaji hikmah dalam aspek pengurusan kewangan individu dalam menangani kesan daripada COVID-19. Seterusnya kita masuk kepada objektif pertama, iaitu kesan negatif COVID-19 terhadap ekonomi negara. Yang pertama adalah peningkatan jumlah pengangguran. Kawalan pergerakan yang diwajibkan telah menutup banyak perniagaan dan telah menyebabkan berlakunya pengurangan permintaan. Oleh itu, pekerja terpaksa dikurangkan waktu pekerjaan ataupun diberikan arahan untuk mengambil cuti tanpa gaji. Seterusnya adalah peningkatan individu muflis. Apabila individu telah kehilangan pekerjaan, maka mereka tidak dapat lagi memenuhi komitmen kewangan mereka, misalnya seperti pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kenderaan dan sebagainya. Kesan yang seterusnya adalah penutupan setengah sektor perhilangan dan juga perkhidmatan. Pandemik COVID-19 telah memaksa sektor pembuatan menghentikan sistem pengeluaran barangan tertentu untuk jangka masa lebih lama. Selain itu, industri perkhidmatan juga sangat terkesan seperti industri pelancongan, perhotelan, logistik, restoran dan sebagainya, yang mana menunjukkan penurunan yang sangat ketara dalam permintaan. Akhir sekali adalah hutang negara meningkat. Pakej rangsangan ekonomi telah dilancarkan bagi membantu masyarakat menjalani kelangsungan hidup. Akan tetapi, sekiranya pakej rangsangan ini terus meningkat, jumlah hutang negara akan semakin bertambah dan tidak dapat menanggung lagi beban hutang yang tinggi. Seterusnya kita masuk kepada hikmah dalam aspek pengurusan kewangan individu dalam menangani kesan daripada COVID-19. Yang pertama adalah membuat simpanan. Perkara ini telah menukar pandangan masyarakat terhadap kepentingan melakukan simpanan wang. Simpanan wang dapat dilakukan misalnya di tabung haji, di amanah saham berhad, yang mana institusi ini tidak mempunyai had simpanan dan had pengeluaran. Oleh itu, ia mudah dicairkan tanpa mempunyai sekatan tempoh dan masa. Seterusnya, tabungan kecemasan juga hendaklah dilakukan, iaitu bersamaan 3 hingga 6 bulan jumlah gaji, yang mana ianya hendaklah berlainan dengan akaun simpanan semasa. Yang kedua adalah pengurusan hutang dilakukan dengan betul. Hikmah pengurusan hutang yang dilakukan dengan betul dapat mengelakkan seseorang individu itu mengalami masalah kewangan yang lebih teruk, misalnya muflis. Bagi individu yang berkemampuan, mereka boleh menolak moratorium yang ditawarkan oleh pihak perbankan untuk melunaskan hutang mereka dengan lebih cepat supaya tidak berlaku caj tambahan dapat menambahkan hutang mereka. Seterusnya, keperluan pelaburan. Individu yang mempunyai lebihan simpanan boleh melakukan pelaburan patuh syariah bagi mengembangkan nilai wang yang dimiliki. Kemaslahatan ini dapat dilihat apabila berlakunya pandemik COVID-19, pihak kerajaan telah melancarkan prihatin sukuk yang mana ianya mudah digunakan dengan hanya menggunakan perbankan digital melalui platform Jompay ataupun Duit Now. Oleh itu, perkara ini telah memberi peluang kepada mereka yang ingin mencuburi bidang pelaburan ataupun pelabur yang sedia ada. Akhir sekali adalah melakukan sedekah dan zakat ataupun berbelanja. Peranan zakat dan sedekah adalah jelas menunjukkan kemaslahatan yang sangat besar. Instrumen zakat di mana dana zakat ini dapat menyeimbangkan sosioekonomi masyarakat dan juga menurunkan jumlah kemiskinan. Bahkan, harta orang yang suka bersedekah tidak akan pernah berkurang walau sedikit. Kesimpulannya, Islam juga mengajar pentingnya melakukan sesuatu perancangan agar tidak sukar di kemudian hari. Oleh itu, jika pengurusan kewangan tidak dilakukan perancangan serta tidak diuruskan dengan bijak, ia akan mendatangkan kesan yang buruk terhadap kewangan individu. Kesimpulannya, pengurusan kewangan individu yang berkesan hendaklah dilakukan supaya dapat mengatasi impak negatif daripada pandemik COVID-19 agar dapat menjalani kehidupan yang sejahtera. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.